أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa khabar murid-murid SRA Sungai Serdang, khususnya murid-murid tahun 4? Pada kali ini, Ustaz sebagai guru mata pelajaran akhlak akan mengajar kamu tajuk adab bermain, yang mana di bawah tajuk adab bermain ini mempunyai tajuk-tajuk kecil, iaitu pengertian bermain, adab bermain, adab sebelum bermain, adab semasa bermain, adab selepas bermain, perkara yang dilarang ketika bermain, fadilat beradab ketika bermain, dan akibat tidak beradab ketika bermain. Yang mana kita tahu bermain atau bersukan merupakan aktiviti yang dapat menyihatkan tubuh badan kita, seperti sukan bola sepak, badminton, olahraga sepak takraw, hoki, bola jaring dan sebagainya. Rasulullah SAW juga merupakan seorang Rasul yang sangat mencintai sukan seperti memanah dan berkuda. Dalam Islam, bersukan tidak dilarang. Tetapi, dalam Islam, ketika bersukan, hendaklah kita menutup aurat dan tidak terlibat dalam pertaruhan permainan, iaitu yang melibatkan unsur perjudian. Itu sangat dilarang oleh Islam. Okey, seterusnya Ustaz akan mulakan yang pertama, iaitu pengertian. Apa dia pengertian bermain? Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Ustaz ulang sekali lagi. Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Ya, ingat ya, murid-murid semua. Pengertian bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Mesti mengikut peraturan. Jangan sampai kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam permainan ataupun sukan. Seterusnya, yang kedua, adab bermain. Dalam adab bermain ni ada 3 bahagian, iaitu yang pertama, adab sebelum bermain, yang kedua, adab semasa bermain, dan yang ketiga, adab selepas bermain. Baik, Ustaz akan sentuh yang pertama, iaitu adab sebelum bermain. Biasanya kita sebelum bermain, apa yang kita kena buat? Dalam Islam, sebelum kita bermain atau bersukan, kita hendaklah berdoa dulu. Berdoa sebelum bermain. Yang kedua, hendaklah kita
bersalam-salaman terlebih dahulu sesama rakan sepermainan. Ya. Yang ketiga, bermain di tempat yang sesuai dan selamat. Hendaklah pilih tempat yang sesuai dan selamat. Ya, contohnya di mana? Di padang, ya, di gelanggang. Bukan bermain di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jalan raya, ya, ataupun tempat-tempat yang boleh mencederakan atau membahayakan diri kita. Ya, jangan sama sekali kita pilih tempat-tempat yang bahaya bagi kita untuk kita bermain. Dan seterusnya yang keempat, dalam adab sebelum bermain ini, pemain hendaklah faham peraturan permainan. Setiap sukan yang kita main mesti ada peraturan. Ya. Dan yang kelima, hendaklah kita memilih alat permainan yang sesuai dan selamat. Alat itu mestilah sesuai dan selamat digunakan. 5 adab sebelum bermain. Ingat ya murid-murid? Baik. Seterusnya, yang kedua, adab semasa bermain. Dalam adab semasa bermain ni ada 4 perkara yang perlu Ustaz tekankan. Iaitu yang pertama, ketika bermain mestilah ada semangat setia kawan. Ya. Tidak mengalah ketika kalah dalam suatu perlawanan, hendaklah kita mesti ada semangat setia kawan. Yang kedua, perkara yang paling penting dalam Islam, yang sangat digalakkan oleh Islam ialah menutup aurat. Ya, bagi yang lelaki ni, kalau nak bermain, mestilah menutup aurat. Ya, aurat lelaki antara pusat dengan lutut, manakala aurat perempuan ya seluruh anggota kecuali muka dan tapak tangan. Ya, kena jaga aurat. Nak keluar bermain bola sepak, nak keluar bermain badminton, ya, jangan sampai kita dedahkan aurat kita, ya, kepada yang bukan mahram. Dan yang ketiga, ketika bermain hendaklah memupuk semangat kesukanan. Dan yang keempat, mematuhi peraturan permainan. Baik, itu adalah 4 perkara dalam adab semasa bermain. Dan seterusnya yang ketiga dalam adab bermain ni adalah adab selepas bermain. Ya, tadi Ustaz dah bagi tahu adab sebelum dan adab semasa. Adab selepas bermain ada 4 perkara. Yang pertama, selepas bermain hendaklah kita bermaaf-maafan antara satu sama lain. Ya, minta maaf kalau ada terkasar, ya, tersepak ketika bermain. Minta maaf dengan kawan-kawan atau rakan-rakan sepermainan kita. Yang kedua, hendaklah kita menerima keputusan pengadil dengan redha, dengan hati yang terbuka. Tidak ada rasa dendam selepas perlawanan itu ditamatkan. Yang ketiga, hendaklah kita tidak menyimpan perasaan dendam. Dan yang keempat, menyimpan semula peralatan di tempatnya dengan sempurna. Ya. Baik. Seterusnya, dalam adab bermain ni, ada perkara yang dilarang dan perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika bermain. Ada 4 perkara yang Ustaz nak bagi tahu kepada murid-murid yang berada di rumah. Ya, 4 perkara yang kita tak boleh buat, yang dilarang ketika bermain. Yang pertama, kita tidak boleh melanggar peraturan permainan. Jangan langgar peraturan permainan. Yang kedua, yang dilarang, kita tiada semangat kesukanan. Kalau kita nak menang dalam suatu permainan atau pertandingan, mesti ada semangat kesukanan. Itulah yang digalakkan. Dan yang ketiga, yang dilarang, menimbulkan suasana tegang. Apa dia suasana tegang?
nak mencetuskan pergaduhan, tak puas hati. Dan yang keempat, pertaruhan dalam permainan. Pertaruhan dalam permainan. Contohnya, kita bertaruh, siapa menang, belanja. Itu merupakan judi. Judi adalah haram di sisi Islam. Ya, jangan sampai kita mencapakkan diri kita ke lembah kebinasaan, ya, ataupun pertaruhan dalam permainan. Itu 4 perkara yang dilarang ketika bermain. Seterusnya, tajuk kecil yang keempat. Ya, tadi Ustaz dah sentuh pengertian, adab sebelum, adab semasa, adab selepas bermain, perkara yang dilarang ketika bermain, dan seterusnya. Ini fadilat. Fadilat iaitu kelebihan ketika beradab dalam permainan. Apa yang kita dapat kalau kita beradab dalam permainan ni, dalam bersukan ni? Yang pertama, disayangi oleh Allah, Rasul dan masyarakat. Allah sayang, Rasul sayang, masyarakat pun sayang. Yang kedua, bila kita bersukan, tubuh badan kita akan jadi sihat. Yang ketiga, dapat memupuk sikap kerjasama dan toleransi. Ya, bila kita bermain bersama-sama rakan kita, wujud sikap kerjasama. Ya, bersungguh-sungguh. Yang keempat, dapat mengeratkan hubungan setia kawan antara rakan-rakan. Yang kelima, bila kita bermain ni, kita dapat sifat, ya, sifat sabar. Ya, sifat sabar ni susah nak dapat. Mesti kena ada sifat sabar dalam permainan. Seterusnya, mewujudkan sifat hormat, menghormati antara rakan-rakan. Kemudian, dapat melatih disiplin diri kita. Dan yang terakhir, dapat menambah rakan dan kenalan. Ya, itu dia fadilat, kelebihan orang yang beradab ketika bermain. Baik, seterusnya adalah akibat tidak beradab ketika bermain. Ya, kalau kata akibat ni, balasan orang yang tak beradab ketika bermain ataupun bersukan. Ada 6 perkara yang Ustaz nak bagi tahu. Akibat orang yang tidak beradab ketika bermain. Yang pertama, menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Yang kedua, mengganggu kelancaran perlawanan. Yang ketiga, melemahkan semangat kesukanan. Yang keempat, hilang tumpuan semasa bermain. Yang kelima, mencemarkan maruah diri dan pasukan. Dan yang keenam, dibenci peminat. Ya. Janganlah kita bermain, ya, dengan kawan-kawan kita ni, bermain kasar. Ya. Gaduh sana, gaduh sini, tak hormat, tak ada sifat sabar. Mesti kena ada sifat sabar. Ya. Nak dapat badan yang sihat, mesti sentiasa bersukan. Ya. Sentiasa mengamalkan semangat kerjasama yang tinggi. Ya. Akal yang sejahtera lahir daripada tubuh badan yang sihat. Sikap kerjasama dan toleransi dapat mewujudkan hubungan kita dengan harmoni. Mudah-mudahan segala perkongsian yang Ustaz beri kepada kamu semua, murid-murid SRA Sungai Sendang, murid-murid tahun 4, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu kamu, sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman tentang cara kita bersukan ataupun bermain. Ya, sentiasa kita mengamalkan adab bermain dengan baik. Ya, ketika bermain, sebelum bermain, selepas bermain.
ya, supaya kita sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الجميع أني ها هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا